Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada episod kali ini bagi memenuhi kita punya kehendak pembelajaran secara online dan offline untuk kita terus belajar secara kendiri bagi subjek elektrik, pendawaian elektrik satu fasa, di mana saya akan masuk tajuk kali ini yang akan menerangkan beberapa kaedah dan cara melakukan pengujian. Okay. Kita akan terus kepada kita punya slide kita. Okey, sekarang kita melihat nota kita. Ujian menggunakan peralatan pengujian. Okey. Mengikut peraturan IEC, semua pemasangan elektrik perlulah dilakukan ujian-ujian seperti berikut. Yang pertama, ujian ketutupan ataupun dipanggil polarity test. Yang kedua, kita panggil ujian rintangan penebatan ataupun insulation resistance test. Yang ketiga, ujian keterusan litar gelang ataupun continuity of ring circuit. Okey. Ini adalah ujian-ujian yang perlu dilakukan bagi mematuhi standard piawaian. Okey. Untuk keselamatan dalam melakukan sebarang pengujian terhadap pendawaian yang kita buat. Okey. Okey, ujian menggunakan peralatan pengujian. Okey. Apa yang kita tengok pada gambar ni, kita ada MCB, ini yang lebih besar punya lah, yang lebih power punya ni, dia punya ni bukan satu fasa ni, tak silap saya ni. Kita ada multimeter dekat sini. Okey. Ada peralatan-peralatan lain yang dia pegang ni adalah alatan-alatan tangan. Okey. Kalau menggunakan peralatan pengujian ni, kita ada multimeter lah. Biasanya multimeter wajib ada pada seseorang technician. Okey, apa saya nak cerita kat sini ialah ujian-ujian ni dia perlu dijalankan mengikut susunan aturan, okey, yang telah dinyatakan. Kita tak boleh langkau dan sebagainya. Okey, ini adalah bertujuan untuk mengelakkan bahaya kepada penguji litar. Okey, maknanya technician yang nak menguji litar tu, kalau dia orang sebelum ni tak ikut step buat pengujian ataupun dia sendiri mengambil sambil lewa sahaja macam bawaan layan, tak boleh. Kita kena pastikan betul-betul mengikut step. Umpamanya, contoh yang akan berlaku ialah jika ujian keberkesanan pembumian dijalankan dahulu. Okey, dekat sini kita tengok. Dan andaikan penebatan antara pengalih fasa. Okey, pengalih fasa ni wire life lah. Dengan bumi tidak baik. Okey, dengan bumi, pengalih fasa dan bumi dia tak baik. Maknanya ada something error lah somewhere, kan? Jadi automatically benda logam, benda kerja logam ataupun yang boleh mengalihkan arus ni, dia membahaya. Maknanya kalau kita touch, sepatutnya touch pada bumi dia tak ada current. Ini touch bumi ada current, okey? Maknanya benda kerja logam akan mengalihkan arus elektrik. So dengan ini, apabila penguji atau technician tu dia menyentuh bahagian logam, dia akan mengalami renjatan elektrik. Okey, logam ni atau yang boleh contact current, dia mengalami renjatan elektrik. Itu satu kemalangan, okey, satu kemalangan yang tak sepatutnya berlaku lah. Okey, dia kena check betul-betul apa yang perlu dilakukan. Okay, seterusnya kita tengok gambar di sebelah ni ialah kita punya motor elektrik. Dia ada running coil, dia ada starting coil. Yang mana yang starting coil, yang mana yang running coil. Okey, ini satu contoh lah gambar ni untuk menarik minat. Elektrik ni bukan setakat elektrik di rumah saja, tapi kita melibatkan peralatan-peralatan elektrik. Yang lebih bestnya adalah motor elektrik. Motor elektrik ni terdapat pelbagai jenis. Siapa yang betul-betul menguasai motor elektrik ni, okey, dia punya high level dia okey, cantik, bagus. Okey,
Kita terus pada nota kita di sebelah ni. Selain daripada ujian-ujian ni, kita terdapat beberapa ujian yang boleh dilakukan pada pemasangan elektrik. Itu bergantung kepada keadaan dan jenis peralatan elektrik yang digunakan. Antaranya ialah kita perlu membuat ujian turutan fasa, phase sequence test. Kita perlu membuat ujian kekutupan bekalan, maknanya kutub bekalan kita, power supply polarity test, dan seterusnya ialah ujian penentuan punca lilitan motor ataupun motor winding test dan sebagainya. Okey, macam mana gambar ni winding test, mana running coil, mana starting coil. So ini betul-betul lah satu ilmu yang sangat bagus untuk mengenali motor, bagaimana cara motor berfungsi, terutama sekali untuk kita membuat winding motor. Bila kita kuasai cara ataupun teknik membuat winding motor ni, itu memang boleh menambahkan kita punya rezeki, skill kita, dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Okey, ujian kekutuban. Okey, ujian kekutuban ini dilakukan. Apa maksud ujian kekutuban ni? Okey, kenapa dia perlu dilakukan? Alright. Ujian kekutuban ni dia dilakukan untuk menentukan fuse, ataupun MCB hanya disambung kepada pengalih fasa. Pengalih fasa ni apa? Wire life kita lah kat rumah. Semua switch dan alatan kawalan kutub tunggal dipasang pada pengalih fasa. Sesentuh tepi pemegang lampu jenis skru disambungkan kepada pengalih neutral dan sambungannya pada soket alih keluar dari kotak fuse agihan mestilah betul pada tempatnya. Alright. Kekutupan yang salah, kalau kutubnya salah, kita akan mengalami dan menyebabkan bahaya kepada pengguna kerana peralatan elektrik atau alat perlindungan tidak berfungsi dengan berkesan. Umpama satu pemasangan lampu yang ada kutub yang salah, iaitu pengalih hidup disambung kepada punca lampu tanpa switch. Ini sepatutnya tidak boleh berlaku. So dalam keadaan ini lampu masih dapat dikawal, sedangkan arus kita tak boleh kawal, kita tak boleh nak kontrol ataupun cut off arus itu. Sekiranya kerja penyelenggaraan lampu dilakukan dan pengalih hidup disentuh, alright, ini akan menyebabkan terkena renjatan elektrik. Kemungkinan situasi ini wire life direct ke lampu, wire neutral baru dipasang switch ke lampu. So ini bahaya, kita tak boleh kontrol arus. Walaupun dia kata, oh dah tutup switch, rupanya switch tu pada pengalih neutral. Apa yang ditutup adalah pengalih neutral, sedangkan pengalih fasa masih lagi mengalihkan arus elektrik dan sambung kepada lampu dan sebagainya. So ujian kekutupan ini kita boleh tengok dan boleh dilakukan dengan dua kaedah, antaranya iaitu kaedah pengujian litar mati dan juga kaedah litar hidup. Litar mati dan litar hidup. Ada dua kaedah. So kita tengok, hari ini kita tengok ujian kekutupan kaedah pengujian litar mati dululah. Ujian kekutupan dia boleh dilakukan dengan dua kaedah. Saya terangkan dua kali, iaitu kaedah pengujian litar mati dan kaedah litar hidup. Supaya kita sentiasa dengar. Bila kita selalu dengar, kita akan ingat. Ujian kekutuban boleh dilakukan dengan dua kaedah, iaitu kaedah pengujian litar mati dan kaedah litar hidup. Ujian kekutuban dengan litar mati. Kita cerita tentang ujian kekutuban dengan litar mati. Poin yang pertama dekat sini kita menggunakan ujian ini dilakukan ketika
litar tidak menerima bekalan elektrik. Okey, tak ada elektrik, tak ada arus. So ujian ini dijalankan menggunakan meter jangka ohm. Dalam gambar ni kan, multimeter set pada meter jangka ohm. Okey. Atau kita boleh, poin yang kedua, kita boleh guna lampu penguji bateri. Bila lampu tu menyala, maknanya mungkin wire tu dalam keadaan okey dan sebagainya. Ataupun kita boleh juga menggunakan poin ketiga ni, penguji loceng berbateri. Dia mengeluarkan bunyi. Kalau meter, kita tengok jarum meter ataupun digital meter, dia naik atau tak. Kalau lampu tadi, lampu tu menyala atau tidak. Okey. Kalau guna buzzer atau loceng, berbunyi ataupun tidak. Ini satu indikator untuk menentukan bahawa adakah litar tersebut dipasang dengan kemas, dan bila bila lampu tu menyala ataupun berbunyi, ini menandakan bahawa sambungan itu sempurna lah, boleh dikatakan macam tu lah. Okey, sekarang ni kita tengok ujian kekutuban dalam litar mati. Okey, dalam litar mati kita, ketika melakukan ujian, okey, perlu diingat ya, ketika melakukan ujian, semua beban elektrik hendaklah, wajiblah dan sebagailah ditanggalkan. Ditanggalkan dari punca sambungannya untuk mengelakkan kekeliruan ketika menguji. Okey, dan penutup suis ataupun soket alir keluar dibuka. Apa dia dibuka? Maknanya dibuka apa? Apa maksud dibuka? On ke off? Switch dibuka. On ke off? Patutnya off lah. Bila buka ni, dia off lah. Dia tak bersambung lah. Dia tidak bersambung. Itu yang perlu kita pastikan. Okay? Dan juga kita tengok dekat sini, akhirnya punca alat penguji. Okay? Punca alat penguji yang pertama, yang poin A tu, disambung kepada punca keluaran fasa, switch utama. Kita tap pada switch utama kat sini. Okay. Dekat sini fuse dia, ada fuse utama. Okey. Dengan punca kelengkapan yang hendak diuji. Di mana? DB, MCB dan sebagainya. Itu salah satu contoh lah gambaran. Saya nak tunjuk dengan betul pun tak dapat ni. Mungkin ada video-video lain yang boleh dirujuk sebagai contoh, untuk lebih kita faham tentang pengujian keketuban dalam litar mati ni. Okey, ini diterangkan sebagai modul nota kita untuk hari ini. Okey, saya baca balik ya. Akhirnya punca alat penguji disambungkan ke punca keluaran fasa switch utama dan dengan punca kelengkapan yang hendak diuji. Sekiranya kekutuban pemasangan betul, alat penguji akan berfungsi, iaitu lampu penguji menyala. Kalau ada indikator lampu lah, LED kan, mesti menyala. Ataupun loceng penguji berbunyi, ada bunyi buzzer, bunyi tin, ataupun deringan loceng dan sebagainya. Ataupun meter jangka ohm yang menunjukkan bacaan kurang daripada 1 ohm. Okey, atau meter jangka ohm. Kalau kita guna multimeter, dia menunjukkan bacaan berapa ya. Bacaan mestilah kurang daripada 1 ohm. Saya ulang lagi sekali, bacaan kurang daripada 1 ohm. Okey, iaitu jika ujian dilakukan pada switch 2 hala. Okey, 2 hala ni switch 2 hala tau, ataupun switch pertengahan, kesemua punca sambungan hendaklah dicantumkan. Maknanya semua punca sambungan mestilah dipasangkan, di-on-kan, dicantumkan dan sebagainya.
So ini adalah penjelasan tentang kaedah menyalakan ujian kekutuban dalam lintang mati. So bagi episod seterusnya kita akan sambung lagi dalam ujian kekutuban ni, mungkin dalam lintang hidup. Kita akan tengok dalam episod seterusnya. Sekadar ini daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.